Anda baru beli kereta, confirm ramai kan yang sebarkan dayah-dayah mengarut pada anda. Sampai anda pun tak pasti dah, betul ke semua ni? Mana satu yang betul? Ada kata suruh kejap laju, kejap perlahan. Ada kata jangan parking bawah panas, nanti udara bahaya masuk hidung dan boleh menyebabkan kanser. Tak apa, kita bertenang. Kita kaji sama-sama kenapa dan apa yang sepatutnya pantang yang perlu dibuat. So, apa tunggu lagi? Zas! Intro. Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam video perkongsian berkenaan dunia automotif. Kali ini saya akan kongsikan dengan anda tentang beberapa perkara pantang untuk kereta baru anda. Kereta baru yang saya maksudkan di sini adalah kereta yang betul-betul baru keluar daripada kilang, dihantar terus kepada anda melalui showroom atau penjual kereta. Satu fakta menarik yang mungkin ramai tak tahu, sebanyak 474,104 buah kereta telah terjual pada tahun lepas iaitu 2020. Namun ia menampakkan penurunan berbanding tahun sebelumnya di mana 550,177 unit kereta telah terjual pada tahun 2019. Mesti ramai yang teruja bila nak terima kereta baru kan? So, lagi-lagi bila salesman dah call, hello, bagi tahu kereta dah sedia dan boleh diambil di showroom. So, bila dapat je kunci dan masuk kereta, terus rasa nak bawa keluar, berjalan jauh terus. So, tak apa, nanti dulu. Sebelum anda terlalu teruja, anda perlu tahu akan perkara yang perlu dielakkan bagi kereta yang baru keluar kilang ni. Kereta yang baru keluar dengan perbatuan atau mileage rendah ni perlu diberikan masa untuk dibiasakan penggunaan atau termnya run-in. Jadi, saya akan kongsikan beberapa pantang untuk kereta baru buat pengetahuan dan amalan kita bersama. Yang utama, jangan langsung skip baca manual kereta anda. Anda dapat kereta je, terus baca. Okey? Manual kereta disediakan pengeluar bagi memberikan anda panduan tentang kelengkapan kereta anda, cara mengendalikan kereta, serta panduan penjagaan dan penyelenggaraan kereta anda. Contoh, nak pakai pedal shift, ada teknik yang betul. So, kalau boleh, bila sampai rumah daripada showroom, selepas ambil kereta, duduk dan bukalah buku manual. Baca sehingga habis. Sekiranya ada yang anda tidak fahami, hubungi salesman atau pengeluar itu sendiri. Kalau ada kumpulan atau rakan-rakan yang boleh membantu pun boleh. Asalkan anda fahami tentang kereta anda terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Saya ingat lagi, masa saya dapat kereta tu, saya balik, saya baca manual kereta. 2 hari baru habis. So, bila anda rasa nak bawa kereta anda berjalan, cuba jangan pandu terlalu sekejap atau jarak yang dekat-dekat je. Enjin yang baru perlu capai suhu operasi normal dengan kerap bagi mengelakkan kewujudan keladak karbon dalam enjin. Apabila anda hanya memandu kereta anda untuk seketika sahaja dan kerap gunakan hanya untuk jarak yang dekat je kan, so enjin tidak dapat mencapai suhu operasi normalnya dan ia akan memberi kesan jangka panjang selain pembinaan keladak karbon dekat dalam enjin. So, sebaiknya apabila membeli kereta baru ni, pandu kereta ke destinasi atau jarak yang sedikit jauh. So, bukanlah setakat pusing taman perumahan je kan. Kita beli baru, lepas tu kita pusing taman, hari-hari buat benda yang sama. Tak boleh, kita kena jauh sikit lah kalau kereta baru ni. So, ini bagi memastikan enjin dapat capai suhu operasi yang normal bagi mengelakkan masalah yang tidak diingini seperti yang telah saya sebutkan sebelum ni tadi. So, seterusnya, jangan terus tegal pedal minyak sampai ke lantai dan capai rate line pada meter RPM enjin. Ini penting bagi tempoh run-in untuk 1000 hingga 1500 km yang pertama. Bagi masa untuk komponen dalam enjin, terutama piston dan piston ring untuk membiasakan diri beroperasi dalam keadaan normal dan mencapai suhu optimum yang normal dahulu sebelum anda berfikir untuk lenjan kereta anda. Meletakkan bebanan tinggi ke atas
enjin kereta yang baru amat tidak disarankan kerana ia akan merosakkan enjin pada jangka masa panjang serta memendekkan hayat enjin tersebut. Selain itu, jika anda rev enjin sehingga red line, so kita pusing sampai ke red line atau lebih, akan berlaku keterikan dan kehausan wear and tear berlebihan di dalam silinder enjin yang mengakibatkan jurang antara piston dan dinding silinder pada jangka masa yang panjang. Ini akan menjadikan kuasa kereta anda berkurangan daripada sepatutnya dan enjin akan menggunakan minyak yang banyak disebabkan piston blow by. Fenomena ini adalah apabila terdapatnya jurang yang disebutkan tadi. Apabila enjin beroperasi, tekanan tinggi pada bahagian atas silinder akan menolak campuran gas pembakaran dan minyak pelinci melepasi piston ring dan masuk ke dalam crankcase. Sesetengah pengeluar akan memberikan panduan seperti jangan lebih 100 km per hour atau jangan tekan lebih separuh pedal minyak dan berbagai lagi. Pastikan anda tanya dengan salesman tentang perkara ini sebelum bawa balik kereta anda. Yang seterusnya, kereta anda ada ke cruise control? So, untuk tempoh run in atau break in, saya sarankan anda jangan gunakan dahulu. Bukanlah tak boleh guna langsung. Kita guna tapi kita setakat nak test je. So, lepas tu kita matikan. So, kenapa? Dan tempoh ni adalah penting untuk pelbagaikan RPM enjin anda secara konsisten di samping mengelakkan mencapai RPM yang maksima. Ini adalah perlu dalam memastikan enjin dapat beroperasi dalam pelbagai kelajuan, terutama dalam tempoh run-in kerana enjin masih perlu membiasakan diri untuk beroperasi secara optimum. Seperti saya jelaskan, komponen dalam enjin perlukan masa untuk membiasakan diri dengan gaya pemanduan normal sebelum dilenjan atau dibawa secara ekstrim. Perkara yang tidak patut anda lakukan selainnya adalah jangan tekan brek secara mengejut jika tidak perlu. Kalau keadaan memaksa seperti ingin mengelak pelanggaran dengan kenderaan lain atau pejalan kaki, tak mengapalah, takkanlah kita nak langgar berbanding kita nak jaga brek kita. Tapi jika boleh, elakkan terlalu banyak membrek dengan kasar untuk tempoh run-in ni. Ini adalah bagi membiarkan sistem brek terutamanya brake pad, brake disc maupun brake drum dan brake shoes membiasakan diri dengan cara pemanduan normal anda selain memastikan komponen sistem brek anda berkhidmat lebih lama. Mungkin anda boleh tonton video berkenaan brek yang saya pernah kongsikan baru-baru ini bagi mendalami lebih lagi cara untuk memastikan brek kereta tahan lebih lama. Apabila anda dah capai tempoh run-in atau break-in pada 1000 km, jangan lewatkan servis kereta anda atau pertukaran minyak enjin. Apabila sesebuah enjin itu baru dikeluarkan, komponen dalam enjin belum berpeluang untuk bergeser antara satu sama lain. So, bila anda sudah mula menggunakan kereta, komponen enjin akan mula menghasilkan serpihan logam yang sangat halus kerana mereka sudah mula bergerak dan bergeser. Memanglah dia ada minyak hitam, tapi awal-awal tu dia akan adalah logam halus tu. Ini adalah perkara normal bagi semua enjin yang baru. Jika anda tidak menukar minyak enjin pada waktu yang disarankan bagi tempoh run-in ni kan, atau selalunya pada 1000 km yang pertama untuk kebanyakan kereta, serpihan logam ini akan berada dalam minyak enjin dan selagi anda terus menggunakan kereta, serpihan ini akan menghauskan permukaan komponen serta permukaan dalaman enjin anda. So, pastikan anda mengikut saranan pengeluar dan selenggara kereta anda mengikut jadual servis yang ditetapkan yang diberikan oleh pengeluar kereta anda. Perkara pantang selepas ni adalah amat penting untuk semua jenis kereta. Jangan biarkan minyak kereta terlalu kurang. Lagi-lagi capai tahap E kat meter minyak anda. Ini adalah bagi mengelakkan sebarang bentuk enapan yang ada di dalam tangki minyak masuk ke dalam pam minyak ataupun fuel pump. Dan seterusnya ke penapis minyak iaitu fuel filter kereta kita. Ini akan menyebabkan masalah kepada kedua-dua komponen tersebut. Sekiranya fuel filter tidak dapat menangkap enapan tersebut, seterusnya apa yang akan berlaku kepada enapan tadi? Ia akan masuk ke dalam
fuel line dan seterusnya dihantar ke dalam enjin. Ia akan merosakkan fuel injectors dan memberi kesan jangka masa panjang kepada enjin anda. So, dari manalah datang enapan ni kan kalau kereta baru keluar daripada kilang? So, enapan ni mungkin berlaku disebabkan apa-apa proses yang terhasil ketika proses pembuatan kereta kat kilang yang jatuh masuk ke dalam tangki minyak kereta kita. So, untuk kereta lama, biasanya enapan terhasil daripada kekotoran yang hadir dalam minyak petrol yang akan jatuh ke bahagian bawah tangki minyak. Okey, sekarang dah faham? Alright? So, jadi apabila anda dapat je kunci kereta, pastikan anda belajar sedikit tentang kereta dengan baca manual yang anda dapat. Dan pastikan anda pandu dengan normal secara konsisten untuk tempoh run-in sehingga capai 1000 km pertama sebelum anda tukar minyak enjin. Baiklah, yang penting, selenggaralah kereta anda dan jaga dengan baik untuk memastikan jangka hayat kereta anda lebih panjang dan kereta anda dapat berkhidmat untuk anda dan keluarga anda dengan lebih cemerlang. So, ada tak yang nak kongsi pengalaman naik kereta baru? So, saya dah lama saya dah 8 tahun lepas lah kereta tu. So, nak rasa kereta baru lah, teringin kan. So, atau kisah-kisah menarik tentang kereta anda, mungkinlah pada awal-awal beli kereta dulu kan. Boleh ceritakan dekat ruangan komen tau. Okey, jom mari kita tengok komen daripada video yang lepas. Komen daripada Encik Anwar B74. Salam. Wassalam. Macam mana nak kurangkan jerk mula-mula nak shift gear D? Bila tak stop enjin, tak ada pula jerking smooth. Tak ada pula jerking. Smooth je shift gear D. Lagi satu, memang proton knocking ke enjin. Okey, untuk soalan pertama ni, saya assume anda bertanyakan mengenai kereta Proton CVT. Anda akan dapat selesaikan masalah jika anda buat clutch adaptation. Buat manual pun tak apa. So, clutch pada transmisi kereta anda dah lari sikit lah tune untuk clutch engagement. Jadi, just perlu buat dia tune semula. Yang mana CVT Proton ni canggih sebenarnya. Dia boleh buat self-learning yang mana bila kita follow SOP yang dia ajar dekat dalam buku tu, so kita boleh follow video ni. Okay, saya ada buat dan ramai berikan positif feedback. Bukan tipu-tipu tau. Saya sendiri pun selalu buat. Jadi untuk soalan kedua, knocking yang berterusan pada kereta amat tidak bagus. Jadi jika anda rasa kerap lah knocking pada kereta anda, hantarkan kereta anda ke pusat servis atau bengkel yang anda percaya. Harap dapat menjawab soalan Encik Anwar. Jika anda ada soalan apa-apa, silalah komen. Saya akan balas komen anda dengan sedikit teknikal untuk lebih kefahaman. Baiklah, sampai di sini dahulu perkongsian saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang.